Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, korang boleh komen dekat ruangan komen tu, yang dekat bawah tu. Saya dah sediakan satu ruangan komen. Jadi, sebelum kita bermula, saya nak tanya, adakah skrin saya ni jelas? Dan suara saya jelas ke macam mana? Jelas. Suara tak kuat. Ya ke? Kejap. Saya kuatkan. Okey, suara saya dah jelas ke? Sekejap. Oh, clear. Jelas. Sekejap. Saya ubah setting kejap. Okay. Maybe it is... okay. Yang ni maybe okay sikit. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang 4 kerajaan Islam. Okay. Okay. Jadi, sekejap. Saya akan letakkan ruangan komen ni supaya saya mudah baca. Dekat sini. Okay. Okay. Mana satu? Okay, dah siap. Sekejap. Apa tadi? Tak kuat. Sekarang suara saya okey tak? Suara saya. Okey, jelas. Okey, dah kuat. Okey, saya kena dekat-dekat dengan skrin. Sekejap Sekejap, saya setting. Okey. Belum kita start. Menyeting. Okey. Oh, ada orang gunakan. Tengok. Khairul Nisa dia gunakan saya punya jadual SPM. Itu jadual SPM. Okey, Sian Light. So, siapa boleh download lah. Okey, dekat channel Sian Light. Okey. Jadi, kita continue. Okey, untuk pembelajaran pagi ini. Okey. Jadi, okey. So, kita nak belajar 4 kerajaan Islam. Ada 4 kerajaan Islam iaitu Khulafa' Ar-Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Okey. Jadi untuk kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, yang pertama sekali kita ada Khalifah Abu Bakar. Okey, Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar dia berpandangan jauh dan tegas. Okey, ni adalah dua dia punya ciri kepimpinan. Okey, berpandangan jauh sebab apa? Kenapa Khalifah Abu Bakar ni berpandangan jauh? Okey, sebab dia kumpul Al-Quran, sebab ada ramai penghafaz dia terkorban dalam perang Yamamah. Okey. Yang ni, korang kalau soalan dia tanya apakah sumbangan kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, korang boleh letak Abu Bakar Siddiq telah mengumpulkan Al-Quran kerana ramai penghafaz Al-Quran terkorban semasa perang Yamamah. Okey? Pun boleh. Okey, dua benda lah korang boleh letak. Lagi satu, Abu Bakar ni, dia tegas orangnya. Okey, dia memerangi golongan 3 golongan tu. Siapa boleh sebut 3 golongan yang dia perang? File ni belum lagi. Saya belum letak lagi nota ni dekat dalam group ni. Nanti saya release. Siapa boleh beritahu 3 golongan yang Abu Bakar perang? Ada 3 golongan. Murtad, enggan bayar zakat dan Nabi palsu. Betul kes. Okey? Itu dia. Bagus. Semua yang lain pun betul. Okey. Jadi, jom kita teruskan. Yang kedua, Umar Al-Khattab. Okey. Umar Al-Khattab adalah khalifah yang kedua dalam Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey. Jadi Umar Al-Khattab ni dia cekap. Okey.
Kenapa dia cekap? Sebab dia menubuhkan majlis syura, dia kemaskini Baitul Mal. Okey, okey, dua-dua ni adalah sebab dia cekap. Okey. And then, benda ni juga korang boleh masukkan dalam sumbangan Khulafa' Ar-Rashidin dari segi politik dan ekonomi. Macam tu. Okay? Boleh buat macam tu. Sekarang ni kita nak pergi dekat yang seterusnya, iaitu adil. Okay, kita bold adil. Okay, kenapa dia adil? Dia menjaga kebajikan rakyat. Macam yang korang pernah dengar, ada cerita yang Omar Al-Khattab ni, dia pernah menyamar jadi rakyat biasa. Dia pergi melawat, waktu malam-malam, dia pergi melawat semua rakyat-rakyat dia. Dia tengok keadaan rakyat dia. Macam ada satu cerita tu, ada seorang ibu ni, dia asyik-asyik menjerang, dalam tu ada air, lepas tu ada batu. Lepas tu anak-anak dia kata, "Mak, bila nak siap makanan ni?" Dia kata, belum lagi. Lepas tu Umar Al-Khattab pun dia pergi tengok perempuan tu. Lepas tu dia pun bagilah sumbangan ke apa. Okay, dia menjaga kebajikan rakyat. Okay. Yang lagi satu dia undang-undang pentadbiran tanah. Yang tu boleh masuk dalam aspek sosial tau. Yang adil ni, yang kebajikan rakyat ni, dia boleh masuk dalam aspek sosial. Yang sekejap. Yang ni yang boleh. Okay. So, yang ni pendidikan, agama, politik, ekonomi, sosial. Okay. So, yang ni kebajikan rakyat ni dia boleh masuk dalam sumbangan dalam sosial. Okay, dari segi sosial. Okay. So, seterusnya kita nak tengok Uthman bin Affan. Okay, Uthman bin Affan ni dia khalifah ketiga dalam Khulafa' Ar-Rashidin. Okay. Yang pertama, okay, dia fikiran dia terbuka. Okay. Fikiran dia terbuka. Okay, iaitu dia dah melonggarkan syarat penggunaan Baitul Mal. Okay. Itu salah satu contoh dia lah. Fikiran terbuka. Lagi satu, dia inovatif. Okay. Dia ada tentang Angkatan Laut, Angkatan Tentera Laut. AT tu Angkatan Tentera AT tu Angkatan Tentera Laut Islam. Okay, dan lagi satu, angkatan dia menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam, dan dia dah meluaskan empire Syam dan Mesir. Sampai ke Syam dan Mesir dia dah luaskan empire dia. So yang tu boleh masuk dalam ketenteraan juga. Ada boleh masukkan dalam ciri kepimpinan dan juga dari segi ketenteraan. Okay. So kalau ikutkan, memang ada, memang ada banyak lagi tau dia punya ciri kepimpinan, tapi saya pilih dua je. Macam tu. Okay. So and then kita ada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib adalah khalifah terakhir dalam Khulafa' Ar-Rashidin. Okay. Sekejap. Okay. Dia berilmu tau. Sampaikan dia boleh jadi hakim dekat Yaman. Dan lagi satu, dia berani. Sebab apa? Sebab dia berani terima jawatan khalifah. Kan dia macam ada banyak isu yang Syiah lah, Khawarij lah, tapi dia berani. Dia berani menanggung semua tanggungjawab sebagai khalifah. Okay. So, itu adalah untuk Khulafa' Ar-Rashidin. Okay. Jom kita pergi yang seterusnya. Kerajaan Umayyah. Okay, sekejap. Kita kecil. Oh, sama je. Okay. Kalau macam tu kita besar pun. Okay. So, Umayyah, okay, dia ada 14 orang pemerintah. Okay. Yang saya tanda diamond kan? Yang ada tanda diamond macam ni kan? Maksudnya, kan dekat dalam buku teks dia ada apa tu?
sejarah tentang kerajaan Umayyah. Kan? Contoh soalan dia tanya, apakah sejarah kerajaan Umayyah? Korang boleh jawab, dia ada 14 orang pemerintah. Okey, korang boleh jawab dia khalifah pertama dia siapa, dan juga lagi satu, Damsyik. Damsyik ni sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal lah, yang strategik. Okey, yang ni dia boleh masuk dalam sumbangan Muawiyah dan juga dari segi politik. Ada banyak korang boleh letak tau. Okey, khalifah pertama. So ni Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama. Okay. So Damsyik. Okay. And then lagi satu sumbangan Muawiyah adalah dia mewujudkan pos berkuda. Okey, pos berkuda ni dalam bahasa Arab kita panggil dia Diwan Al-Barid. Okey, itu dia. Okey, jap. Okey, so yang kedua kita ada Abdul Malik bin Marwan. Okey, Abdul Malik bin Marwan ni dia banyak kepada penterjemah. Jap. Saya cari mana ni dia. Okey. Bahasa Arab dia jadi bahasa rasmi. Bahasa rasmi. Lagi satu dia cetak dinar Islam, mata wang dinar Islam yang pertama berteks Al-Quran. Okey. Itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Okey, seterusnya kita ada Al-Walid bin Abdul Malik. Okey. Al-Walid bin Abdul Malik ni dia banyak kepada bangunan tau. Tokoh yang Al-Walid ni banyak kepada bangunan. Okey. Memang kalau korang baca buku teks, dia banyak kepada bangunan je. Contohnya macam dia cantikkan Masjid Nabawi, lepas tu dia bina, ni bina sebenarnya. Bina bangunan-bangunan baru bercirikan Islam. Bercirikan Islam. Okey, so ada 2 point lah kat sini. Dia cantikkan Masjid Nabawi dengan bina bangunan-bangunan baru bercirikan Islam. Okey. So yang akhir sekali adalah Umar bin Abdul Aziz. Okey. So Umar bin Abdul Aziz ni dia ada 2 benda dia sumbang dekat dalam kerajaan Umayyah. Ya Allah, semua bold. Okey. Yang pertama, pengecualian cukai jizyah. Cukai jizyah ni dulu dia dibayar oleh kafir zimmi. Okey, tapi Umar bin Abdul Aziz ni dah kecualikan. Maksudnya cukai tu dah tak ada dah. So ramailah yang peluk Islam. Okey, disebabkan perkara tu ramai orang yang peluk Islam. Okey. Okey, sekejap. Kenapa macam dia tak update ni? Oh, korang tak ada komen ni. Okey, tak apa. Ada berapa orang ni Macam mana nak tahu? Ramai gila. Okey, tak apalah. Nanti saya bagi korang ruang untuk bercakap. Nanti waktu akhir-akhir nanti saya bagi ruang untuk korang bersuara gitu. Okey. Sekarang ni buat masa ni saya mengajar dulu, baru lepas ni baru kita tu Okey, so itu tentang kerajaan Umayyah. Okey, tentang dia punya pemerintah. Ada 4 pemerintah lah. Okey, yang saya dah tanda purple tu semua pemerintahnya. Yang warna pink tu semua dia punya explanation dia. Yang ada tanda diamond ni kan. Yang ada tanda diamond. Korang boleh masukkan dalam sekejap. Korang boleh masukkan dalam ciri-ciri kerajaan Umayyah. Okey. Okey, so kita nak pergi ke Pak Pes. Pak Pes ni so ini adalah dia macam taklah nak panggil dia akronim macam tak tahulah. Okey, tapi saya panggil dia Pak Pes. Okey. Okey, Pak Pes ni adalah P tu adalah pendidikan.
Iaitu adalah agama, K, ketenteraan, P, politik, ekonomi, sosial. PACE ni dah biasa. So, politik, ekonomi, sosial. Okey. Okey. Kalau untuk pendidikan, korang explain macam ni. Pemerintah kerajaan Umayyah menggalakkan semua rakyat menguasai ilmu nakli. Lepas tu masjid dan istana ni jadi pusat ilmu. Yang ni dah biasa dah. Kalau kerajaan lain pun dia lebih kurang je. Dia jadikan masjid, istana pusat ilmu. Macam tu. Okey. Lepas tu dia menggalakkan pengajian Al-Quran. Okey. Lepas tu dia menggalakkan aktiviti keagamaan. Untuk ketenteraan, kita dia disiplin. Okey, tentera dia semuanya disiplin. Dia dan lagi satu dia tiru corak serangan gaya Parsi. Okey. So untuk politik, korang boleh cerita tentang Damsyik. Damsyik. Tengok, dia dah ulang banyak kali dah. Kat sini Damsyik, sana Damsyik. Okey, Damsyik ni pusat pentadbiran yang terkenal dan strategik. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey. Pusat pentadbiran Islam terkenal dan strategik. So macam yang saya kata, dia boleh masukkan dalam sumbangan dan juga politik kat sini. Okey, macam tu. Okey, lagi satu, Gubernur dia berwibawa. Sebab itulah politik dia okey. Okey, yang tanda M ni, yang bertanda M ni, saya merahkan dia. Okey, merahkan dia. M tu apa? Cuba teka, kenapa saya letak huruf M? Cuba komen dekat bawah, kenapa saya letak huruf M? Ada Damsyik kat Mesir ke? Saya tak pasti. Yang tu saya tak pasti. Okey, sekejap. Okey, cuba komen kenapa saya letak huruf M. Dekat tu, tiba-tiba ada huruf M. M tu stands for apa? Faktor kemerosotan. Betul, Salihah. M tu faktor kemerosotan. Tengok ni. M, dia merosot sebab monarki rebut kuasa. Sistem monarki, kan dia mengamalkan sistem monarki. Maksudnya yang raja-raja yang berketurunan tu kan. So dia rebut kuasa. Lagi satu, Syiah dan Khawarij memberontak. So lagi huru-hara lah keadaan kerajaan Umayyah. Okey. Jadinya, yang seterusnya ekonomi. Ekonomi, pengurusan Baitul Mal. Baitul Mal ni dia macam tempat nak simpan harta ataupun tempat nak uruskan harta. Pengurusan Baitul Mal ni sangat cekap. Okey, sebab itulah ekonomi ni bagus. Okey, lagi satu, dia manfaatkan hasil pertanian. Macam tu. Okey, dia manfaatkan hasil pertanian. Okey. So seterusnya, dia juga menjaga kebajikan rakyat. Banyak kerajaan dia punya bahagian sosial. Kalau S ni sosial, dia mesti menjaga kebajikan rakyat macam tu. Okey. Sosial ni dia berkaitan dengan tu. Okey. Dan lagi satu, hubungan antara pemimpin dan rakyat yang kuat lah. Hubungan dia orang kuat. Tapi yang menyebabkan dia merosot dari segi sosial adalah taksub kabilah. Okey. Antara kabilah Arab Utara dengan kabilah Arab Selatan. Okey. Sekejap. Arab. Mana huruf E? So itu dia untuk faktor kemerosotan dari segi sosial. Okey. So nanti time exam, sebelum exam, korang kan boleh bawa handphone kan. Korang sambil-sambil ataupun hari ni waktu petang-petang ada free time, tenung-tenung benda ni. Sebelum tidur jangan duk chat boyfriend dah. Jangan duk sembang-sembang dengan Tipa, dengan Mina semua tu. Jangan. Boleh sembang, boleh buat Google Meet, tapi share screen, tunjuk benda ni. Share benda ni. Barulah kita semua sama-sama dapat ilmu dan juga dapat
pahala macam tu. Nanti saya share dekat dalam SPM nanti Nanti saya share dekat dalam channel ni. Nanti korang share tau. Share dekat ustazah korang, share dekat kawan-kawan korang. Okay, yang ustazah-ustazah yang ada dekat sini boleh share dekat anak-anak murid ustazah, okay. Free je, okay. Boleh je share dekat siapa-siapa. Okay. Nanti saya share dekat dalam channel ni. Okay, seterusnya, okay, yang ni kerajaan Umayyah. Okay. Ingat kalau dia punya kegemilangan dan kemerosotan, dia mesti Pak Pis. Pak Pis ni famous. Okay, Pak Pis ni dia ada dua je dekat kerajaan Umayyah dengan kerajaan Abbasiyah. Saya letak sebab dekat dalam kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin ni saya dah tandakan macam ni ada pendidikan, yang ni ada agama, yang ni politik dan ekonomi. Sebab tu saya tak letak. Kalau yang ni saya letak sebab yang kat sini dia kurang. So saya masukkanlah Pak Pis. Kerajaan Abbasiyah pun ada Pak Pis. Kerajaan Uthmaniyah tak ada Pak Pis sebab kan yang ni tajuk tingkatan 5. So pencipta buku teks tingkatan 5 tu berbeza dengan penulis buku teks tingkatan 4. So dia punya isi dia lain. So saya tak guna Pak Pis. Okay, sekarang ni kita dah habis kerajaan Umayyah, baru je habis tadi. Sekarang jom kita beralih kepada kerajaan Abbasiyah. Okay. Sekejap, apa ni? Apa maksud khauf? Khauf tu dalam bahasa Arab, maksudnya dalam bahasa Melayu adalah takut. Okay? Takut. Okay, takut apa? Takut azab Allah lah. Hari tu kita dah buat live kan tentang apa tu? Tentang apa ni? Jangan. Tentang khauf dan rojak. Kita buat wasatiyah. Kan? Hari tu kita ada buat live tentang tu. Dan saya ada share nota dekat dalam channel ni juga. Tentang khauf, rojak, wasatiyah dan tu. Dia macam dah digabungkan tau. Dia dah dicompilekan menjadi satu folder. Supaya senang. Okay. Ya Allah, salah. Saya nak mewarna dulu. Okay. Sebenarnya saya tak siap lagi. Saya tak siap nota ni lagi. Baru je buat pagi tadi. Sempat menaik ya. Okay. So untuk kerajaan Abbasiyah. Okay, kita tengok kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ada 37 pemerintah. Okay, khalifah pertama dia adalah Abu Al-Abbas. Okay. Kerajaan yang dia tak ikut nama pemerintah pertama dia adalah kerajaan Umayyah. Tengok. Nama pemerintah pertama dia Muawiyah. Tapi nama kerajaan dia Umayyah. Sebab ada seorang... Sekejap, saya lupa. Nanti korang rujuklah dalam buku teks kenapa dinamakan Umayyah. Dan lagi satu kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin. Khulafa' Ar-Rashidin memang dia tak ikut lah sebab memang Khulafa' Ar-Rashidin je nama dia. Dan kerajaan yang ikut nama pemerintah dia adalah Abbasiyah dan juga Uthmaniyah. Okey, nanti kita tengok. Okey. Sekarang ni kita tengok Abbasiyah, pemerintah pertama Abu Al-Abbas. Okey. Abu Al-Abbas kan kalau korang tengok tadi, kalau korang tengok dia macam kronologi tau. Korang tengok ni, saya zoom. Ni mana? Faktor kemerosotan. Okey, faktor kemerosotan. InsyaAllah. Okey. Faktor kemerosotan kan kita kata tadi kan Syiah dan Khawarij memberontak kan? Kan? Tengok ni. Syiah, Khawarij memberontak. Kita highlight. Guna warna merah macam tu. Kan? Lepas tu, dekat sini dia kata macam mana Abu Al-Abbas ni dia buat apa sumbangan Abu Al-Abbas. Dia kata mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan Syiah dan Khawarij tadi. Dekat kerajaan mana tadi? Kan sebelum ni kerajaan siapa tu? Kerajaan Umayyah. Dia patahkan serangan kerajaan Umayyah. Sebab itulah
kerajaan Abbasiyah terbentuk. Macam tu. Tengok. Dia ada kronologi. Kalau korang buat nota ringkas macam ni, barulah korang nampak, mula-mula Syiah dah musnahkan kerajaan. Antara faktor-faktor kemerosotan Umayyah, dia Syiah Khawarij memberontak. So Abu al-Abbas ni, dia pergi mematahkan serangan. So sebab itulah wujudnya kerajaan Abbasiyah. Okay. And then lagi satu, ada serangan daripada Parsi dan Byzantine. Okay. Parsi, Byzantine. Okay. Diorang pun serang juga kerajaan kerajaan Umayyah sebelum ni. Okay. So itu adalah dia punya kronologi lah. Apa kaitan kerajaan Umayyah dengan kerajaan Abbasiyah. Macam tu. Okay. Okay. Untuk khalifah yang seterusnya, yang ni khalifah ke berapa Abu Ja'far khalifah ke berapa? Sebab dia ada 37 orang pemerintah. So takkanlah dia pemerintah ke-3 kan? Sekejap saya nak tengok. Lupa nak letak pemerintah ke berapa. Kerajaan Umayyah. Abbasiyah. Betul Abbasiyah. Astagfirullahaladzim. Okay. Allahu Akbar. So untuk Abu Ja'far, sekejap saya baca komen. Mana tahu korang ada. 2. Ya ke? Pak Pes. Pak Pes tu adalah pendidikan agama kerajaan ketenteraan, politik, ekonomi, sosial. Itu adalah Pak Pes. Okey. Okey, kejap. Saya nak tengok. Ya ke kedua? Lah, kedua. Macam tu So yang ni khalifah kedua. Okey, kita letak nombor macam tu. Harun al-Rashid ke berapa? Harun al-Rashid ke-5. Al-Ma'mun. Okey. Yang ni kan, saya letak AJA, kenapa tahu? Sebab dia Abu Ja'far Abdullah. Yang ni Abu Ja'far Abdullah. Yang ni Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Itu beza nama dia orang. Seorang tak ada Al-Ma'mun, seorang ada Al-Ma'mun. Macam tu. So saya letak AJA je tau. Supaya nota ni jadi ringkas sikit. Okey, 7. Okey. Yang ni pun saya nak letak dia punya tu. Muawiyah ni of course yang pertama. Abdul Malik Marwan berapa? Abdul Malik Marwan 5. Al-Walid ke-6. Umar Abdul Aziz pemerintah ke-8. 8 buat macam tu. Macam tu, okey. Barulah nampak. Okey. So okey, kita sambung apa ni? Kenapa bahasa Inggeris sistem? Okey, naik taraf sistem cukai. Okey, Abu Ja'far Abdullah naik taraf sistem cukai dan bina sistem pengaliran dan saliran. Bukan sistema sistem cukai, sistem pengaliran dan saliran. Sistema tu adalah yang iklan gigi apa sistema yang tu. Okey. Okey. So so jom kita teruskan. Okey, Harun al-Rashid. Kerajaan Abbasiyah ni sebenarnya dia ada Baitul Hikmah tau. Zaman dulu Baitul Hikmah ni famous. Dia macam pusat utama tau. Dekat seluruh dunia ni, kalau orang nak cari ilmu, dia pergi dekat Baitul Hikmah. Sekarang ni dia dah musnah. Nak tahu tak sebab apa? Sebab ada serangan tentera Mongol. Okey, serangan tentera Mongol. Tengok serangan tentera Mongol ni. Sebab itulah Baitul Hikmah ni musnah. Semua buku dia terbakar. Kerajaan tentera Mongol ni dia kejam sangat sampai semua buku dekat kerajaan tu dia pergi bakar. So itu adalah antara faktor dia lah. Dan sejarah
Korang belajarlah juga sejarah dalam Islam ni, menarik tau. So dia dia disebabkan Baitul Hikmah ni dah tak ada sekarang sebab serangan tentera Mongol ni lah. Semua buku tau, ada banyak buku dalam Baitul Hikmah ni, semua dia pergi musnahkan. So seterusnya kita ada Harun Ar-Rasyid ni, dia bina farmasi dan dia juga jadikan pusat-pusat pengajian. Okay. Sekarang ni AJA Al-Ma'mun. Okay. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Macam tu. Okay. AJA tu Abu Ja'far Abdullah. So apa ni? Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, dia telah menjadikan pusat Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan. Maksudnya dulu kan ada buku-buku dari negara lain kan, bahasa-bahasa lain, dia pergi terjemah dekat Baitul Hikmah. Okey. Lagi satu, dia sediakan beasiswa untuk pelajar-pelajar yang cemerlang. Okey. Sekarang ni kita nak pergi dekat Pakpis. Pakpis. Kita besarkan huruf dia, barulah korang nampak. Okey. Okay, terjemah bahasa asing kepada bahasa Arab. Yang tu adalah dalam pendidikan dia. Lagi satu, beasiswa kan. Korang boleh ceritalah, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun telah menyediakan beasiswa kepada pelajar semula. Boleh masukkan dalam tu. Okay. And then, kalau agama, dia ada semangat jihad untuk kuasai pelbagai ilmu. Lepas tu, tengok ni, Masjid Istana dia jadi pusat ilmu dan dakwah. Kalau korang tengok, kerajaan tadi tu pun ada kan. Dia jadikan masjid dan ilmu, tapi yang ni untuk pusat ilmu lah. Yang ni untuk pusat ilmu dan dakwah. Macam tu. Okay. Ilmu dan dakwah agama. Okay, sekarang ni kita nak tengok K, ketenteraan. Ketenteraan dia, peralatan dia moden. Okay. Sebab itulah dia cemerlang. Okay, kerajaan ni. Lagi satu, tentera-tentera dia dapat gaji dan juga dapat bonus. Maksudnya dia jagalah kebajikan tentera dia. So barulah tentera-tentera dia bersemangat nak berjuang. Macam tu. Okay. Tengok ni. Saya tanda diamond kan. Kalau saya tanda diamond, maksudnya boleh letakkan sebagai ciri kerajaan tu. Okey, maksudnya sejarah kerajaan tu. Maksudnya pusat pentadbiran dia dekat Baghdad. Maksudnya Baghdad ni adalah tempat yang sangat strategik. So sebab itulah politik dia bagus. And then lagi satu, korang boleh juga masukkan yang mematahkan serangan Syiah tu. Berjaya halang Syiah berontak. Apa ni? Apa dia? Okey. Berjaya halang Syiah memberontak. Lagi satu, kalau untuk faktor kemerosotan, perebutan antara khalifah, perebutan kuasa lah. Okay. And then kalau ekonomi, Baghdad ni, macam saya kata tadi, dia ada dekat tengah-tengah laluan perdagangan. Ya Allah. Okay. So, dan lagi satu, pengurusan Baitul Mal dia sistematik ataupun cekap. Sama juga macam explanation tadi. Tengok, Baitul Mal dia cekap. Yang Umayyah tadi. Yang ni Abbasiyah pun sama. Baitul Mal dia sistematik. Macam tu. Okay. And then kalau faktor kemerosotan dia, okay, faktor kemerosotan dia, sistem saliran dia rosak. Okay, sistem saliran dia rosak. Sekejap, undo. Sistem saliran dia rosak. Jadi, kalau sistem saliran dia rosak, sektor pertanian dia pun tak berjalan dengan baik. Sebab sistem saliran rosak kan. Macam nak siram pokok ke apa ke, macam tu. Okay. Okay, so okay.
Lag ke? Saya lag ke? Semua saya sedang lag ke? Sila komen di bawah tu. Saya ada letakkan ruangan komen. So, korang boleh komen tau dalam tu. Nor tu apa? Tak lag. Kabur sikit-sikit. Ya ke kabur? Kabur tak? Keluar masuk balik. Okey je. Okey. Tak ada suara? Allah. Macam-macam pula korang ni. Okey, rasanya tu kot sebab internet. Korang boleh keluar daripada app Telegram, lepas tu masuk balik. Okey? Keluar lepas tu masuk balik. Sebab Telegram ni kadang-kadang dia memang macam tu. Dia ada program pula. Problem. Okey. So, kita teruskan. Okey. So, seterusnya, dia kalau sosial, dia cemerlang sebab kebebasan mengamalkan agama. Macam Malaysia lah. Malaysia kan semua orang bebas mengamalkan agama apa-apa pun kan. Lagi satu, layanan adil. Okay, so dihapuskan penindasan. Okay. Tapi ada yang saat-saat sebelum kejatuhan kerajaan Abbasiyah, okay, sebelum kejatuhan kerajaan Abbasiyah, rakyat dia terabai. Sebab apa? Kenapa rakyat dia terabai? Sebab kelemahan pentadbiran. Kan tadi dia kata perebutan antara khalifahan. So rakyat terabai. Itu dia punya kronologi. Okay. Sekejap. Okay. Kabur sikit. Tak boleh laras kualiti. Line kot. Nanti saya post dalam YouTube. Nanti korang tengok lah. Dia mesti tak kabur. Mesti tak kabur. Okay. So, marilah kita sambung. Okay. Sekejap. Yang ni dah. Keberkesanan. Okay. Maksudnya kita dah habis kerajaan Abbasiyah. Okay. Kerajaan Abbasiyah dah habis. Okay. Dan last kali kita ada kerajaan Osmaniyah. Sekejap. So, apa benda? Salah. Oh, betul lah. Saya nak highlight dulu. Meng-highlight pula. Meletakkan warna. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, boleh tekan macam tu je. Okay. Senang sikit kerja saya. Okay. Okay, dah siap. So, yang ni kita jadikan dia warna macam ni lah. Okay. So, yang ni pula. Okay. Ni. Saya nak dia jadi warna purple. Lepas tu bold. Macam tu. Okay. Okay, so kerajaan Osmaniyah. Betul kan? Dia ada 37 kan juga orang pemerintah. Sama juga macam kerajaan Abbasiyah kan? Cuba tengok dalam buku teks. Betul ke? Ada 30. Ada 37. Betul kan? Dua-dua ada 37 kan? Osmaniyah. Betul lah, Osmaniyah dengan Abbasiyah ada 37. So senang je nak ingat. Yang ni ada 4 pemerintah. Yang ni ada 14, 37, 37. Ada 4 nombor tu je korang kena ingat. 4, 14, 37, 37. Okay. Lagu Blackpink boleh hafal, takkanlah benda ni tak boleh nak hafal. Kan? Okay, so Sultan Osman bin Ertugrul, okay, dia adalah pemerintah pertama. Sebab itulah nama kerajaan tu Kerajaan Osmaniyah. So, dia sumbangan lain adalah Anatolia menjadi merdeka daripada kerajaan Saljuk. Okay.
Okey. Yang kedua, jap. Murad 1 ni pemerintah ke? Jap. Oh, ni form 5. Tengok buku teks form 5. Saya tak tengok buku teks tau, saya tengok buku rujukan. Sebab tu saya kadang-kadang tanya korang, betul ke? Sebab saya takut buku rujukan ni dia tertypo or something else. Okay. So, Orkhan, sekejap. Oh, dia tak ada bagi tahu pemerintah ke berapa. Dalam textbook, dia ada beritahu tak Murad tu pemerintah ke berapa? Pemerintah ketiga. Ada dalam buku teks? Dalam buku teks Okey. Okey, so Murad bin Orkhan ni ketiga. Okey. Saya percaya korang ni dengan menipu So kalau Muhammad Al-Fatih yang ke berapa? Muhammad Al-Fatih. Yang ni famous ni. Muhammad Al-Fatih. Ke berapa? Sekejap saya tengok komen korang. Ketujuh. Oh, ketujuh. Muhammad Al-Fatih yang ketujuh. Okey. Dan Sulaiman Al-Qanuni ke berapa? Qanuni ke 10. Okey. Okay, good job everyone. Okay. Terima kasih membantu melengkapkan nota ini. Okay, nanti saya share nota ni dekat dalam group ni. Okay, dalam channel ni. Okay. So, Murad 1, dia membentuk pasukan tentera Janissary. Janissary tu pasukan tentera kan? Pasukan Janissary. Dan lagi satu, dia memodernkan angkatan tentera laut. AT tu angkatan tentera ya. Okay. So okay. Sekejap. So kejap Okay. Sorry, ada gangguan tadi. Okay. So okay, Muhammad Al-Fatih ni yang paling famous. Okay. Muhammad Al-Fatih adalah pemerintah ketujuh yang macam korang cakap tadi. Okay. So dia membuka Constantinople. Yang ni senang je nak ingat. Constantinople dengan Hagia Sophia. Kan kita dah banyak kali dengar cerita tentang Muhammad Al-Fatih ni. Dia buka kota Constantinople dan juga dia wakafkan masjid Hagia Sophia dekat sana. Cantik tempat tu. Kan? Okay. Seterusnya, Sultan Sulaiman. Sultan tu. Dia ada Sultan Sulaiman je. Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Dia pemerintah ke-10. Undang-Undang Kanunim. Okey, tengok. Nama dia Kanuni. Undang-Undang Kanunim. Okey? Itu senang. Lepas tu, dia membuka tab. Dia buka tab. Dia buka tablet. Bukan tablet. Okey, tab ni adalah Tunisia, Algeria dan Belgrade. Okey, lupa nak tutup kurungan. Okey. So, itu dia. Okey. So, kita ada pentadbiran, keilmuan, ketenteraan, sosial dengan faktor kemerosotan. Okey. Untuk pentadbiran, pemerintah dia cekap mentadbir. Okey. Dan lagi satu, dia pegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itulah dia cemerlang. So, kalau kita nak negara kita cemerlang, kenalah pegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekejap. Sebelum tu, korang ada dengar suara orang ke dekat background saya ni? Ada ke? Ada sikit. Oh, budak. Okay. Baby.
Okay. So, okay. Tak apa. Korang tak kisah kan tiba-tiba. Sekejap, setting. Saya rasa dah enable noise suppression dah. Tapi tak tahulah. Okay, done. Okay, tak apa. It's okay. Okay, jadi kita sambung. Untuk keilmuan, kita ada masjid. Masjid dijadikan sebagai pusat ilmu. Dah banyak kali dah. Ada 3 dah kerajaan dijadikan masjid sebagai pusat ilmu. Lagi satu, dia tak naik taraf masjid. Okay. Okay. Sorry tadi ada gangguan lagi. Okay. Okay. So, untuk ketenteraan, sekejap saya buka mic ke tak? Buka. Okay. Okay, so ketenteraan ni kita ada semangat jihad, okay, untuk pertahankan negara, and then dia jaga kebajikan tentera, okay. Okay, jadi seterusnya untuk sosial, kita ada kebajikan rakyat, okay. Kebajikan rakyat ni dah banyak kali dah kita ulang-ulang-ulang. So, boleh je guna kat mana-mana untuk sosial dan sistem wakaf yang sistematik. Okay. Sebab dia merosot, okay. Okay. Untuk faktor kemerosotan dia, ekonomi dia merosot sebab hutang negara yang tinggi. Okay. Okay, sekejap. Yang ni kita kena ni sikit. Ush. Alamak. Jadi buruk pula nota ni. Sorry lah, saya tak pandai buat nota yang cantik. Okay. Maafkan saya. Saya tak pandai nak buat nota cantik-cantik. So, okay, tak apalah. Okay, kita sambung. Okay, so lagi satu faktor kemerosotan dia adalah teknologi ketenteraan yang ketinggalan. Teknologi ketenteraan yang ketinggalan. Sebab itulah kerajaan Osmania ni runtuh. Lagi satu kan, kalau kita belajar sejarah kan, semua orang belajar sejarah kan. Ya, nanti saya share slide ni. Okay. Okay. Yeah, okay. Okay, sorry. Sorry. Banyak kali dah sorry. Okay. So, apa yang tadi saya nak cakap? Lupa lah. Tengok. Tiba-tiba lupa. Okay. So, untuk, ni. Untuk kita tulis, okay. Untuk kita tulis, jap, saya nak buat. Saya tak sekejap. Copy. Lepas tu paste dekat sini. Okay. Send to back. Okay. Sorry lah, nota ni buruk. Okay. Sorry. Okay. Kalau untuk kerajaan-kerajaan ni, semua dia punya pengajaran sama. Jap, saya cari saya ada tulis nota jap.
Sekejap. Hari tu saya ada tulis nota mana Saya tengah mencari buku nota saya. So, semua sila bersabar. Silalah bersabar. Mana buku nota ni? Boleh pula dia hilang time-time macam ni. Ish. Mana? Mana? Dekat tengah ke? Sekejap. Saya cari dekat tempat lain. Tunggu. Tak apalah. Saya dah jumpa. Korang ni. Tiba-tiba kan. Okay, insert text box. Dia letak macam ni seperti dia lah. Jadi apa pun. Okay. Saya nak tulis apa? Pengajaran. Pengajaran untuk kerajaan Islam. Pengajaran dia standard tau. Dia ada standard dia. Kita letak bulat. Ini kita ubah font dia dulu. Modern Love. Tambah besar dia sikit. Okay. Jadikan dia warna hijau ni. Okay. Dan kita letak di tengah-tengah alam. Yang ni kita kecilkan sikit. Ni kita kecilkan macam ni. Okay, bolehlah ni. Okay. Okay. Jadi. Okay. So, okay. Avenir. Okay. So, tuntut ilmu. Yang pertama, tuntut ilmu. Yang kedua, pegang pada ajaran Islam. Okay, ataupun Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, pilih pemimpin yang berwibawa. Kan kita boleh mengundi kan? Kan kita demokrasi kan? Lagi satu, cinta akan negara. Semangat cinta akan negara. Pun boleh 4 ni. Okay, tapi ikut kesesuaian lah. Korang kena bina ayat mengikut kesesuaian kerajaan-kerajaan tu. Sekejap. Okay, ada 4 ni je. Ilmu, ajaran, wibawa, pemimpin dan cinta. Sekejap. Kita nak jadikan dia akronim. Ni, okay. Cian. Okay, sini kita letak atas sekali. Apa benda ni? Tak nak. Okay, cinta akan negara, ilmu, ajaran, okay. Ajaran A kan. Kita jadikan dia huruf besar lah. Ajaran. N. Kenapa N tadi? Bukan Cian. Siap. Okay. Pemimpin. Benda yang huruf N tadi tiba-tiba tu. Okay, pemimpin. Dah siap.
Okey. Dah siap. Okey, bolehlah tu. Okey. Jadilah. Okey, kita jadikan dia warna hijau supaya nampaklah kenampakannya. Okey. Okey. Dah siap. Dah siap. Okey. Macam tu. Okey. Okey ke tak? Okey ke tak? Apa eh? Okey. Korang okey-okey je ni. Okay, so sebelum kita habis, okay, saya nak buka ruang untuk korang bercakap. Okay, jadi boleh, sekarang dah boleh raise hand ke apa benda tak? Ask to speak ke apa. Okay. Ataupun korang nak komen dekat bawah tu. Kenapa dia tak? Sekejap, saya keluar masuk balik. Okay. Kalau C tukar S pun boleh kan? Semangat. Boleh. Siap. Semangat. Okay, sekejap. Semangat sekejap. Semangat. Cinta akan negara. Ni kan sebenarnya SCAN, Semangat Cinta Akan Negara tu scan. Sebab saya teringat BM hari tu, Semangat Cinta Akan Negara, sikatan dia letak scan. Okay, Semangat Cinta Akan Negara. Okay, huruf S. Siap. Semangat Cinta Akan Negara. Okay. Semangat Cinta Akan Negara. Okay, dah siap. Kenapa dia buat? Saya tak buat macam tu pun. Sekalilah. Okay, kita jadikan dia macam biasa je. Okay. Lagi ada apa lagi? Lagi apa lagi? Apa lagi? Terima kasih. Oh, ni. Kawan-kawan korang dah tolong jawab soalan. Sekejap. Sejarah pun ada notification. Sekejap, korang ni dah ke? Ke saya tak perasan ada orang ask to speak. Oh, tak ada. Okay, so untuk malam ni, kita akan study balik. Okay, semua yang susah-susah. Okay, yang agak susah. Okay. Soalan-soalan yang agak susah semua kita akan study balik malam ni. Okay. Malam ni insya-Allah pada pukul 9 malam. Okay. So, biar saya stop recording dulu. Okay.